Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang warga pendidik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, mari kita sama-sama merafakkan rasa syukur pada kesempatan ini. Allah memberikan kepada saya untuk sama-sama kita berbicara dalam ruangan bicara ilmu pada kali ini. Dalam ruangan bicara ilmu pada kali ini, insya-Allah marilah kita sama-sama mengambil manfaat, iaitu apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas Nabi itu sendiri, kata alim ulama, jangan kita miss apa yang Nabi ceritakan kepada kita. Nabi war-warkan kepada kita. Nabi mahu pada umatnya ialah terbaik. Sebab itu tidak ada umat yang paling baik atas muka bumi Allah, melainkan adalah umat khairah ummah, adalah yang Allah beri anugerah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat yang paling baik melainkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, innama ana rahmatun muhdatun, sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang telah dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disabdakan kepada kita bagaimana, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah sebagai rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita semua. Datangnya Rasulullah sallallahu menyelamatkan manusia. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memberi kebaikan kepada manusia. Oleh itu, apabila kita melihat hadis ini, kita sebagai seorang Islam jangan kita lupa, kita ambillah kesempatan ini, iaitu membuat perkara yang paling banyak atas muka bumi Allah SWT, kebaikan-kebaikan. Apa jua jenis kebaikan, kitalah orang yang paling kuat. Dengar saja kebaikan, kitalah, dan janganlah kita jadi orang yang cepat menghukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditafsirkan oleh ulama, disyarahkan oleh ulama, diterangkan oleh ulama, maksudnya Nabi ini bukan seorang yang penghukum, datang untuk memberi rahmat. Cuba bayangkan bagaimana kalau kita dalam keadaan suasana kita, apabila datang sesuatu perkara yang kita rasa tengok, terus kita menghukumkan satu perkara itu. Situasi yang berlaku itu menyebabkan satu perkara yang tidak baik. Itu pun pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Nabi pernah satu ketika, Nabi kan sebagai rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Cuba bayangkan dalam satu kisah, bagaimana seorang Yahudi, seorang Yahudi, perempuan Yahudi, yang pernah satu ketika menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, nak tanya kamu, kambing ni kalau saya bakar, buat BBQ, apakah tempat atau bahagian mana yang kamu paling suka untuk dimakan oleh kamu? Nabi pun cakap, paha belakang aku paling suka. Maka rupa-rupanya dia buah racun kat situ paling banyak untuk Nabi. Apa yang berlaku? Apabila Nabi makan daging tersebut bersuara untuk menyatakan kepada Nabi, qah ya Rasulullah, qah ya Rasulullah, qah. Maka kahak lah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun kahak, buang benda yang berada dalam daging yang berada dalam mulut yang telah diracunkan, dan diceritakan bahawa ana masmum, aku telah diracun wahai Rasulullah. Maka disitulah apabila begitu perkara ini diketahui oleh sahabat, maka sahabat pun ingin membunuh wanita itu. Nabi pun mengatakan, jangan wahai sahabatku. Sebab itulah Nabi tidak cepat menghukum. Tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi tidak cepat menghukum. Pada ketika itu, sahabat-sahabat ingin membunuh wanita tersebut. Nabi kata, wahai sahabatku, tunggu sekejap. Aku nak tanya dia apa sebab dia menyebabkan. Apa sebab dia boleh lakukan perkara begitu sampai dia beracun untuk aku? Maka Nabi tanya perempuan itu dapat penjelasan. Nabi tengoklah, dalam kita melakukan satu perkara, kita jangan cepat melakukan menghukum satu perkara, membuat satu keputusan. Kita analisis dia itulah. Analisis dia, kita cek dia, kita selidik dia baik-baik, kita tabayun dia dulu, kita selidiki dengan yang terbaik. Oleh sebab itu, apabila ditanya tentang perempuan itu, kenapa kamu bubuh racun? Maka dia bercakap, ya Muhammad, aku ketahui seorang Nabi kalau bubuh racun pada haiwan, walaupun haiwan itu sudah mati, maka tetap juga haiwan itu akan berkata-kata dan bersuara kepada Nabi tersebut.
Oleh sebab itu kita dapati bahawa dalam dunia kita khususnya dalam pendidikan yang paling senang kita lah dalam pendidikan. Apabila kita tengok anak murid kita tadi tu susah dan malah nampak dia ni kalau kita ajar pun pertama kali pun nampak tak berapa nak berdegih lah. Nampak tak berapa nak masuk lah apa yang kita ajar. Jangan kita buat dia panggil paling senang pada kita mental block, seolah-olah kita mengatakan bahawa tak jadi dah kalau budak ni pakai go dah, maka itu satu statement yang kita ambil ya adalah salah dalam agama kita. Kita kena ambil begini tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat Allah. Setiap kali yang kita buat baik, Allah balas baik. Hal jazaul ihsan illa, tidak ada balas kebaikan melainkan kebaikan. Yang kita buat, semakin kita banyak kita lakukan kebaikan, semakin Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kebaikan pada kita. Jangan kita cepat pedap, itu adalah satu tanggungjawab yang kita buat. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita dengan murid-murid kita atau pelajar-pelajar kita yang kadang-kadang susah sikit, lemah di kalangan yang lemah. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita ni sebab kita lah orang yang paling layak. Tapi kalau kita cepat pedam, cepat putus asa, tepat kita buat statement-statement yang tidak baik kepada anak-anak murid kita. Macam mana kita ni seorang yang mursyid? Maka tidak susah. Tengok macam mana Nabi. Nabi tengok putusan dulu itu, Nabi beri keterangan itu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu dalam kehidupan dia. Kita ambil sunnah Nabi khususnya kita dalam perlakuan kita seharian, aktiviti kita seharian, amalan kita seharian. Jangan kita terlepas pandang benda ini. Sebab ini sunnah Nabi. Jangan cepat sangat kita menghukum. Jangan cepat kita menghukum anak murid kita. Kata, budak ni kalau ajar pun tak boleh masuk dah ni. Rupa-rupanya mungkin apa yang kita ajar hari ni 2-3 tahun akan datang dia dapat kesan. Dia dapat faham apa. Ada kadang-kadang dia boleh faham tak faham sekarang ini. Tapi mungkin adalah masa 2-3 bulan dia boleh faham. Oleh sebab itu dalam masalah kita ini, pertama sekali dalam agama kita ajar, adalah mana-mana masalah sekalipun, duduklah dengan dua perkara. Duduklah. Ista'inu bis sabri was salah. Fahumlah sesuatu perkara bis sabri dengan sabar. Nah, macam mana kita dalam keadaan begitu, hiduplah kita dengan sabar. Dalam keadaan kita nak menyelesaikan masalah ini, pertama yang paling kita penting dalam kehidupan kita adalah kita ambil perkara itu dengan cara kita, sikap kita bersabar. Kerana apa? Dengan bersabar baru kita boleh selesai masalah. Tapi kalau kita tak sabar, maka tidak boleh menyelesaikan. Sebab itu dalam agama, Allah khitab, Allah bicara kepada orang-orang yang boleh menyelesaikan masalah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa ya alladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang yang beriman, mintalah satu pertolongan itu. Ista'inu, kamu mintalah sesuatu. Bisabri, dengan sabar. Maksudnya segala apa atas dunia ni, susah tak susah atas dunia, kalau hidup dengan sabar, satu hari dia akan berjaya. Nak melakukan amal soleh, kena sabar. Nak meninggalkan perbuatan maksiat, kena sabar. Musibah atas dunia, kena sabar. Ketiga-tiga itu Allah nilai semuanya adalah kebajikan kalau kita ini ikut cara agama kita. Sabar, dapat musibah, Allah SWT hapus dosa. Bersabar, kalau kena apa-apa, contoh itu musibah, nak buat kebaikan, Allah angkatkan darjat. Cuba bayangkan. Masya Allah. Tinggal maksiat, bahkan 2 kali darjat daripada amal kebaikan tadi. Cuba bayangkan kepada kita. Kita hidup di atas dunia, mestilah dengan bersabar. Sebab itu anak murid kita, jangan cepat sangat kita menghukum dia. Carilah alternatif. Carilah alternatif. Dalam agama kita pesan, fa inna ma'al usri, sesungguhnya dalam ma'al usri, letak perkataan ma'al. Ma'al ni maksud di dalam benda itu sendiri. Serta kebersamaan. Maksudnya Allah turunkan benda yang susah, satu-satu perkara, ada senang terus. Maksudnya ada penyelesaian dia. Yusra. Yusra ini ditangkirkan, dinakirahkan, dibaris 2 ke belakang, itu tanda nakirah. Nakirah ni maksudnya adalah perkara itu, maksudnya penyelesaian, banyak jalan-jalan penyelesaian. Maka kita ambillah peluang ini untuk kita sama-sama, maka lakukan satu perkara itu. Pertama, bisabri, dengan sabar, wassalah, dan solat sini bukan hanya sekadar solat ataupun adalah kata ulama, kita ambil dari segi bahasa kata ulama, ialah dengan berdoa. Itulah benda yang paling besar dalam agama kita. Janganlah, sebab itu dalam apa-apa kita kesusahan yang bersama dengan kita, kita kena ingat bahawa kerana yang kita mengajar itulah
kita dapat rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita sampai hari ini. Kita mampu membeli kereta, mampu memiliki rumah, mampu kita hantar anak kita mana-mana universiti dan sebagainya, mampu kita beli tanah dan sebagainya. Ingatlah, dengan anak murid kita yang lemah inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan keberkatan untuk kita. Maka kita carilah yang terbaik. Jangan kita buat cepat menghukum. Jadilah sebagaimana sunnah Nabi, amalan Nabi, iaitu Nabi mengambil keterangan dulu, cek dan selidik terlebih dahulu. Jangan cepat sangat kita melenting sehingga kan Nabi memberi gambaran, Nabi dapat tahu kenapa orang Yahudi itu nak bunuh dia. Rupa-rupanya nak mengetahui apakah Nabi ini Nabi palsu ataukah Nabi Muhammad ini Nabi yang sebenar-benar Nabi. Oleh sebab itu, janganlah kita buat cepat keputusan anak murid kita. Kita sama-sama bantu. Ingatlah bahawa sesiapa yang merahmati makhluk Allah, siapa-siapa yang berada dunia dan akan di sana merahmati mereka itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih dan sayang kepada kita. Ambil kesempatan pada masa ini, insya-Allah sama-samalah kita mengajar anak-anak kita dengan cara yang paling baik. Insya-Allah sebaik yang kita buat, maka sebaik juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Semana-mana kesusahan kita untuk mengajar anak murid kita, kita cari jalan-jalan alternatif, cara-cara, kaedah-kaedah yang terbaik dalam pendidikan. Insya-Allah dalam ajar mengajar mereka. Sebab itu juga Allah SWT akan berikan pahala di sisinya. Maka sama-samalah di kesempatan ini kita mengambil, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.